Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Malik yang baru saja memberikan tazkirah sebentar tadi. Semua ahli jawatan kuasa yang telah bersusah payah untuk menjayakan program kuliah duha pada pagi ini di Medan Ilmu Kota Baru, Kelantan. Sekalian yang hadir yang terdiri daripada muslimin dan muslimat, tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberi izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Dan pada pagi ini sekali lagi Allah izinkan kita untuk berada di dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan beripungnya kita pada pagi ini mengundang rahmat dan berkat daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga apa yang kita buat ini ditulis dalam buku amal kita, satu amal saleh yang akan memberikan kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia ini dan menjadi asbab kemenangan pada hari kita akan bertemu dengan Allah di padang mahsyar yaumul akhirah nanti, insya-Allah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani lan yabla'a fah illa turab wa yatuballahu ala man taba atau kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Ibnu Abbas menceritakan bahawa suatu hari Nabi SAW bersabda, andainya bagi seorang manusia itu ada satu lembah daripada emas, maka dia sukalah kalau boleh dua lembah baru sedap. Tidak akan penuh mulutnya, yakni takkan kenyang, melainkan bila masuk tanah. Allah Ta'ala mengampun bagi barang siapa yang bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil, kalau tidak banyak, sekelumit pengajaran daripada hadis ini. Dalam hadis ini Nabi menceritakan tentang tiga perkara. Yang pertama, bahawasanya manusia itu suka kepada nikmat. Dan yang kedua, ramai manusia yang tidak cukup kalau nikmat itu sedikit. Dan yang ketiga, Allah suka mengampunkan orang-orang yang mengaku salah dan bertaubat kepadanya. Bila sebut nikmat, tidak ada orang tak boleh. Orang Dayak dalam hutang pun nak. Kerana nikmat ini perkara yang dicerita oleh manusia yang memudahkan kehidupan. Kalau tak ada basikal, nak basikal. Dapat basikal, nikmat. Tak ada rumah, nak rumah. Bila dapat rumah, nikmat. Tak ada bini, tak ada lelaki, nak menikah. Bila dapat, nikmat. Tak ada kerja, boleh kerja, nikmat. Tak ada orang tak boleh nikmat. Umpamanya kalau orang yang sakit, dia nak satu nikmat, iaitulah apa benda ni, sihat. Begitu juga kalau orang yang sihat, dia nak satu lagi nikmat, iaitulah nikmat yang berkekalan sihatnya. Tak ada orang nak sakit, kerana sakit itu lawan bagi nikmat, yakni azab. Bangsa mana daripada utara sampai selatan tak boleh sakit. Tak pernah lagi orang panggil semaya ajak, mari belaka Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, minta tolong semaya ajak lah rumah. Ayah Haji kata.
Jadi siapa di rumah apa sejadah apa semua, Tok Imam pun tanyalah. Lah habis haji ni niat ni tujuan gapo ni kita nak semaya dah ni. Jadi katanya tuan Amah gini lah kita ni dah duduk ni di Kota Baru ni. Laki bini dengan anak-anak ni 40 tahun dah duduk sini. Jadi sehat semua lah. Nak minta sakit lah. Nampak? Nanti itu email akan tanya, Abang Haji ada main ketung? Nampak tak? Maknanya kalau orang tak sehat, nak sehat lagi, orang sakit nak sehat. Tu nikmat. Tapi kita duduk di dalam dunia bukan memburu nikmat. Yang kita nak rahmat sebenarnya. Kerana nikmat ini hina. Kerana apa? Allah beri juga kepada orang kafir. Orang kafir tu hang beri nikmat. Malu kita orang kafir ada kereta tak? Ada rumah, ada kedai. Itu nikmat. Tapi rahmat Allah beri hanya kepada orang beriman. Itu mahal. Contoh rahmat, Allah beri kasih sayang dia. Walaupun gaji kecil boleh pergi Mekah. Orang rahmat. Nikmat tinggal sini di Kota Baru dengan rumah dengan kebun. Rahmat tu dia dapat dipilih oleh Allah buat ibadat haji. Akhani je. Ketua jabat pun dak pergi Mekah duk main dino kerabi. Contoh. Dengan rahmat Allah kita boleh kumpul pagi ni. Padahal duduk di rumah rehat. Tengok tali besing, dak cerita orang jadi ular. Nampak tak? Tu nikmat. Rahmat ni kasih sayang Allah hanya beri kepada orang-orang yang beriman di dalam dunia, tidak secara penuhnya, kerana sifat rahim itu ar-rahimu fil akhirah. Maka segala kasih sayang Allah secara kuliah Allah hanya beri di akhirat nanti. Di dunia ini sedikit sangat. Rahmat pun nak kira sedikit, apatah lagi nikmat. Maka Nabi kata kalau kita ni Tuhan berilah satu bukit daripada mah. Maksudnya kalau Tuhan beri harta, memang orang nak belaka. Orang nak harta ni. Tapi kalau boleh biar banyak pada hak learning lah. Adakah salah kalau kita nak lebih? Tak salah. Tapi tidak mensyukuri yang sudah ada tu salah. Hak ada pun tak nak balas budi Allah. Hak ada pun kita tak kenal tangga sejik dah. Nak lagi hak lain. Amah tu awindang 10 tahun, 70 tahun pada duduk orang kau ubi. Tolak tudung botol. Main dang. Nampak tak? Orang pergi haji 40 hari dia 4 jam je. Pasal apa? Pasal gitulah. Umur kita ni sia-sia. Nikmat tak susah lah. Barang janjian ada belaka dah. Takut tak cukup makan, takut tak boleh rezeki. Kafir sembah berhala. Kenyang nyanda Tuhan beri. Tengok di tupak. Orang besar tu, berhala besar tu. Dia tok sami dia tu. Kita pergi dah tu. Jadi tengok kat tidur tu. Tempat ada dia tidur tu. Masuk dalam tu. Rupanya dalam tu dia buh abu hok mati-mati dah. Dia mati, dia bakar, ambil abu sikit, buh lapayang cek, dia buh gambar hok mati. Jadi keluarga nak mari ziarah situ tengok gambar tu. Dalam patung tu. Belakang tu dia ada pondok dia. Dia tok sami jadi tok guru. Wasbeh bola pepong. Kita gidau. Tengok cara dia ngajar, dia ngaji. Budak-budak atau pondok tu 10 tahun, 11 tahun. Mak-mak ayah atas situ supaya duduk di kuih, di ketik, jadi sami. Dak alik rumah dah. Tok guru duduk baca tasrif budak-budak pernah duduk turut macam jurumiah dia, nahu dia. Nampak? Kenyang-kenyang menyanda sekali ni makanan ni dengan orang lanah dengan orang timur Cina. Padahal sembah berhala. Kita hak sembah Allah, patu takut Tuhan tak bagi makan. Ala kebala sungguh. Dah salah tak kalau kita tambahkan demi tidak salah. Hak ada ni betul dulu. Biar tunjuk dulu kehidupan kita mensyukuri nikmat. Syukur itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah tu talafuh bisyukri.
Nah, macam usolli dengan semayang. Semayang lain rukun 13. Usolli lah pah ya. Ada pula duduk atas jadah usolli fardal maghribi salasa rakaatin ada alillahi taala bau lari. Dah mana semayang? Mayang tak semayang usolli. Nah, maka kalau kita alhamdulillah 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 tu ramai. Nah, tu ramai kalau sebut mulut apa acuh sebeh tu. Nah, dah sikit menunaikan kewajipan syukur yang sebenar. Ada mata buat tengok Quran, ada kaki buat jalan tempat orang ngajar, ada telinga dengar hadis. Faham tak? Ada tangan buat tolong orang susah. Tu baru syukur. Maka wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, tak ramai kalau umat hamba aku yang bersyukur. Kalau Allah tu ramai tu, penuh-penuh mulut tu. Nah, tapi dalam masa yang sama, nah dia buat lagi perkara yang Allah haramkan. Jadi nikmat kalau Tuhan beri ke kita, memang kita nak banyak siapa-siapa pun. Nah, orang Melayu, India, Cina, Jepun, Portugis, Uruguay, semua nak banyak Melaka. 1000 molek pada 500. Nah, kalau kita pergi interview kok berjaya, katanya majikan kata tahniah dah, anda diterima menjadi pegawai di syarikat kami. Jadi kami akan berilah gaji sebanyak 6,000 sebulan. Nah, jadi awak pilihlah 6,000 sebulan ataupun 8,000 sebulan. Kata majikan. Nah, guana pula boleh pilih kita. Ni istimewa kami beri pada awak. Pasal awak ni bukan calang-calang orang. Nak 6,000 ke nak 8,000? Dia jawab, bukan 9 tak boleh. Nah, nampak? Memang tak cukup semua kita ni. Nah, tak akan cukup. Layam la'afahu. Tak akan penuh mulut. Tak cukup. Illa turab. Melainkan masuk tanah kot mulut. Masuk tanah tu benda. Turun dalam. Nah, baru tak boh dah. Kena walak dah mati. Tak boh dah dunia. Pergi kat orang sakit lah. Nah, pergi di hospital terletang. Ada orang masuk wayar. Ada masuk wayar ke hidung. Ada orang tebuk tekok. Ada orang tebuk tulang belakang. Ada orang masuk besi lah peha. Ada orang seming. Ada orang mozek tekok. Nah, macam-macam peseng. Cik buat tunjuk gambar protokol sagar baru. Nampak tak? Dia nak tak? Tambah dah. Nah, ni pinggang makuk baru ni. Murah-murah ni. Asal 1,000 ni nak whisky lah. Sih dah. Dah sim dia sih. Nak sehat. Nak sehat. Orang sakit nak dia. Nak nikmat yang satu sehat. Nah, kalau kita pergi bawa dengan rombongan, untuk bilang, untuk imam apa semua, 2 buah bagi ke orang sakit, kita kata gini. Kita ni daripada sejik ni, Kota Baru ni tu email Tok Siok ni ada belakang ni. Jadi nak tak kalau kita semaya ajak 7 hari 7 malam, nak minta baik, nak minta siap. Tapi syarat lah, kena pergi sejik lah kalau sihat. Tak tolonglah semaya lah. Kalau baik kat kita pakai tak duduk rumah dah. Pakai duduk sejik dulu, bagi ngobat jamak. Bagi. Kalau baik nak duduk sejik terus, dah duduk dah rumah. Acu baik mari tak sejik. Dok mari juga natil. Nampak tak? Pasal ni ya. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu aw kama qala. 2 nikmat yang ramai manusia anyuk. Tak sedar nikmat ini berlalu. Yang pertama sihat tubuh badan, yang kedua masa lapang yang banyak. Nampak? Sakit baru nak mari dengar. Masa sihat ni lah kita belajar cara. Kalau aku sakit gini, ambil wuduk gini, tayammumnya gini, kalau semayangnya gini. Masa sihat. Masa sakit mana ada orang ngajar hospital? Sini hospital ada orang ngajar? Tak ada buka kitab hospital? Tak ada. Baik cara ke Messi, pada cara ke orang sakit. Masa sihat ni, maka irtanim khamsan qabla khamsin. 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihataka qabla saqami. Masa sihat ni lah sebelum datang masa sakit. Nampak? Kerana harta ni lah kita turun pagi balik gelap, turun gelap balik pagi. Tak kenal tangga sejik. Ada orang mari sejik setahun 2 kali je. Nampak? Namak buka puasa nisfu Sa'ban. 2 kali mari je setahun. Dah tu pun masuk ke alik muslimat, tak kenal pintu. Bertepik moci-moci dalam tu. Faham lagi? Ada kenal.
Dia kena tempat cari makan kedarah. Turun pagi balik petang, turun petang balik pagi. Hak duduk Kota Baru, Gausmi, Kuala Krai. Hak duduk Kuala Krai, Pasar Mozek, Jeli. Hak duduk Jeli, bawa lori atau barang, Gerik. Hak duduk Gerik, buat rumah di Ipoh. Balik muka macam udang kena bakar. Nak, dak dang nak kenal mana imam, mana Stuk Bila, mana ustaz ngajar dak dang. Sahabat Nabi kalau semayang dak betul, dak pakai rawat. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sahabat Nabi. Lepas salam dia tengok, Nabi. Dia pergi kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Tadi mu semayang dah betul. 3 kali sahabat ni semayang, dan 3 kali Nabi kata kum fasalli. Ada hadis lain kum farji'. Ulang semula, bangun, ulang semula. Mu semayang dak pakai hari, dak betul. Lalah sahabat tu kata gini, Rasulullah minta maaf banyaklah. Hamba setakat ni je hamba tahu bab semayang. Lebih daripada ni hamba tak tahu. Tolonglah khabar, tolong royak lah mana dak betul. Rupanya dia rokok dia. Tak ada nak tamak ninah. Nah, ramai orang semayang tak ada tamak ninah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nak mak dia tengok anak semayang gitu, mak kata ke mana? Oh, bagusnya anak aku semayang mak tak tahu kala. Bang, Nabi kata farji' fa innaka lam tusalli. Manusia kata bagusnya orang ni semayang Faham? Tapi Nabi kata mu semayang tadi tak pakai. Kalau nak rakaat sumarka hatta tatma'inna raki'ah, sumasjud hatta tatma'inna sajidah. Kalau rakaat biar diam dulu dalam rakaat. Kalau sujud biar diam dulu dalam sujud, baru boleh angkat kepala. Ni sahabat Nabi, bukan sahabat MP. Faham? Sahabat Nabi dak sah semayang. Dah kita nampak tak? Zaman yang paling baik zaman Nabi. Tahu tak? Khairu qurni qurni. Nabi kata sebaik-baik kurung aku. Tu pun tak sah mayang. Pasal tak mengaji punya pasal. Tak betul punya pasal. Tinggal tamak ninah. Fatihah aja. Zaman paling banyak Allah buka pintu syurga. Zaman Nabi. Tak sah mayang sahabat. Zaman paling banyak turun rahmat ke bumi. Zaman Nabi. Tak sah semayang sahabat. Zaman paling banyak para malaikat datang ke bumi. Zaman Nabi. Tak sah semayang sahabat. Dalam zaman kita, zaman paling suai. Betul tak? Hari ini kita jadi pemerintah, hari ini tidak ada tol. Kepada hutubmu. Faham? Ini masalah. Mana kalau duduk zaman Nabi, zaman paling berkat, paling banyak dibuka pintu taubat, paling banyak dibuka pintu surga, paling banyak malaikat turun melata di bumi. Allah tak terima sembahyang sahabat pasal tinggal satu syarat. Apatah kalau di zaman kita, zaman menipu pagi petang siang malam, tidak ada keberkatan. Betul tak? Ada. Nikmat tidak salah, yang salah kita yang mengejar nikmat. Batu akhirat kayak kita ada kereta Ferrari masuk neraka. Jujur nak bola neraka. Berapa jahat nak Ferrari ni. Kereta Mercedes masuk neraka tak ada. Tuang Mercedes masuk neraka. Dak bayar bang. Faham? Tinggal perintah Allah. Kejar ke dunia punya pasal. Nah, bukan salah. Jangan kejar, ambil relax. Kaya tak salah. Tak ada orang kaya masuk neraka sebab dia kaya. Tidak ada orang miskin masuk syurga sebab dia miskin. Tapi orang kaya masuk ke dalam neraka sebab tidak ada amal soleh. Kaya tidak salah. Cuma ada kita ni tak nak tuna syukur. Tak nak balas budi Allah. Nak banyak lagi. Seorang sahabat dia meniaga jadi molek. Dia meniaga. Faham? Dia jadi molek. Ni buka sutir pergi kedai. Hak sutir kedai itu dia dang pergi semayang. Bila buka 2 hotel kedai tak dang. Lalu dia jual 2 hotel kedai jual. Kacau wallah. Kita kalau tak dang tambah 2 hotel lagi baru sedap. Nampak tak? Ini masalah. Pasal apa? Kita kena ingat. Dunia ni perjalanan ke akhirat. Kalau cari juga dunia lebih-lebih, maka macam orang gila.
Nah, padahal kita duduk dunia perjalanan, duduklah dunia dah susah apa, nak ke akhirat ni barang payah. Nah, dah duduklah rumah dah cari rumah apa lagi. Dah mana ayah nampak musim dalam rumah. Cari rumah. Cari rumah mana duduklah rumah dah. Faham? Dia lagu tu. Jadi bukan salah, ada salah. Tunaikan syukur hak sekarang ini. Apa guna Tuhan buat mata? Apa guna Tuhan buat mulut? Quran baca kita. Ladang surat khabar. Pagi surat khabar dah. Surat khabar bukan tak boleh baca, nak rakyat banyak pelawak. Ada dua hak betul. Ramalan cuaca, keputusan nombor ekor. Tahu tak? Waktu berita kalau tak betul ke? Waktu berita ni tak ada orang lain, seorang tu. Saya rasa. Quran tu daripada Bismillah Al-Fatihah. Surah pertama sampai surah 114 tak ada pelawak. Satu huruf baca, satu pahala, ganda 10. Siapa baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah bayar ke dia 190 pahala. Kerana Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa baca satu huruf daripada Quran, satu pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu pahala ganda 10. Kalau 19 huruf bismillah, dia dapat 190 pahala. Bayang orang baca Fatihah 1560 pahala satu Fatihah. Kerana Fatihah ada 156 huruf. Ni. Tapi kita dah baca Quran, baca surat khabar tu. Ke ada hadis suruh baca surat khabar. Nabi kata man qara'a suratal khabari hariyana fi yaumin wa lailin kaza wa kaza fil akhirah. Barang siapa baca surat khabar berita harian sehari semalam dapat gini-gini hari kiamat, ada? Tak ada. Mana ada orang? Faham? Pagi petang duk baca. Bukan salah, jangan tinggal hak betul dulu. Hak pelawak ke diam. Faham? Oleh kerana kita duk berakhir tipu hak pelawak, jadi kita dak sakit, dak suka hak betul. Duk asuk. Kalau surat abah cerita pelawak, kalau tengok drama hak pelawak, kalau hak cerita pelawak, baca buku pelawak. Jadi hak betul Quran jadi tak minat Kerana betul dengan pelawak tipu ni, dia berlawanan. Adidani la yajtami'ani, dua yang berlawanan tidak akan bergabung sama sekali. Ini masalah. Tak baca. Bila nak baca Quran? Sepu. Nisfu Sya'ban. Baru nak baca Yasin. Tu pun pergi lewat. Balik kerja lewat. Bini khabar dah malam ni sepu tu balik awal lah. Lewat juga pukul 8 baru sampai sejik. Orang start dah baca Yasin. Dia tengok surat Yasin yang kecek tu tak ada dah. Orang kecek tu senang buka Yasin selalu. Dia ambil kuat Amsar, cari-cari pakai isa tak jumpa Yasin. Faham tak lagi? Bocor kan. Kereta 3 hotel lah pakai. Tak? Ni masalah. Dunia tidak salah, tapi kita yang hanyut dengan dunia, akhirnya terceceh. Apa yang Allah nak tengok kita bawa balik ke akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bertanam tanaman. Tapi untuk akhirat, buahnya, gajinya, bayarannya dituai di akhirat nanti. Nampak? Tu kata orang ni, tunjuk ke duit ni dalam Facebook, dalam internet ni, tengok duit banyak ni. Tengok ni, tangan ni 50,000, 70,000 ni. Dulu saya susah ni tengok ni duit tangan ni, saya kerja begini ni. Orang tengok piti gerang, nak mecak masuk inguh lah mulut. Kejar juga. Lala syarat sah semayang pun tak tahu. Nampak dah? Tak tahu syarat sah semayang. Berapa umur? 70. Haji baca Fatihah kali. Gairi magdum. 70 tahun. Gairi magdum. Faham? Maka kedarah 3 hotel roti canang. Betul tak? Dia tengok dia masuk dalam kedai. Roti 3. Tarik. Buih duduk di bawah. Selok tuang kedai nak buih bawah. Faham tak? 2-13 jam tarik tak jadi. Sagang angin bagi yang makan kedarah. Aja baca Fatihah ni gaya magdu. Dan awak guan ni. Tu bi University. Betul tak? Ni 130,000 orang setahun. Tu University besar tu, aku cek tak masuk lagi. Saya suruh baca Fatihah. Tak salah mengaji akademik, tapi mu tinggal satu surah yang menyebabkan semayang mu tidak sah.
La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah, tak betul, tak pakai sembahyang yang tidak baca Fatihah. Dan kalau baca tak betul, kira tidak baca juga. Dah. Bukan salah dunia, kita yang salah. Yang duduk dalam dunia tak ingat apa yang perlu kita bawa nak balik ke alam barzakh. Dah. Tinggal ni harta. Bukan tak boleh banyak. Tapi hak ada ni tunai dulu. Balas budi Allah. Allah terlalu banyak budi kepada kita. Balas budi Allah. Sekarang Islam ditindas, dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Apa sumbangan kita untuk membela Islam? Nah, ulama-ulama dihina, difitnah dan sebagainya. Apa sumbangan kita? Pada cari duit pagi petang. Macam orang kafir lelek-lelek. Nah, dah tu senang lah nak tu orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini untuk kemewahan orang kafir. Tapi orang Islam, orang beriman, banyak pantang larangnya. Bukan tak boleh kaya macam orang kafir, tapi nak banyak pantang larang. Gini tak boleh, gitu tak boleh, gini tak boleh, gitu tak boleh. Orang lain ni kalau pakai hadis rohaklah kita nak kaya. Kalau ikut ke Islam semua tak boleh belaka. Macam mana kita nak bersaing orang kafir? Tidak baca hadis. Orang kafir ni syurga dah sini, akhirat duduk dalam api. Kita rumah kita bukan sini, ni dia akhirat. Dan ini duduk Kota Baru sekejap je. Sekejap je. Umur umat Nabi Muhammad paling pendek. Nabi kata umru ummati baina sittin wa sab'in. Atau kama qala, umur umat aku antara 60 sampai 70. Jarang sampai 94. Ramai tak ada sampai 60 pun ramai. 50 ni tak ada dah. 43 senyap duduklah kotak. Barang ada, barang tak ada. Nampak? Kanda tank dalam tu. Atas ni, atas rumah senang lah. Mari kata simpan bola kubur. Panggil Tok Imam. Tok Imam kata, ya pulang ibnu pulang. Iza ja'akal malakani al-muwakkalani bika wa bi amsalika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yurja' wa la yur'iba. Wa iza sa'ala laka man rabbuka wa man nabiyyuka fakullahuma bilisanin taliq bila khaufin wala faza' Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi ilah. Hei si fulan anak si fulan, sekejap lagi datang kepadamu 2 malaikat yang akan bertanya kepadamu dan orang-orang seumpamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Jawablah dengan lidah yang fasih lagi jelas. Jangan takut, jangan bimbang, kata Tok Imam. Mayat kata mu Tok Imam duduk atas ni boleh lah, cuba turun bawah ni. Nampak tak? Duduk atas tu sedap gamak lah. Tapi talqin tu sunat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki tak sunat. Asal balah. Faham? Balah bodoh lah. Pinak rakyat kalau kita tak ada barang, berat. Macam panggil mayat ajak dah nak buat air neranti pasal esok nak periksa ni. Molek lah air neranti tu sebenarnya apa dia? Untuk budak-budak yang belajar bagus. Faham? 2 tahun, 3 tapak, 3 tahun 5 tu dia mengaji molek. Masuk kelas, dengar apa yang cikgu ajar, buat kerja sekolah. Bila malam nak periksa baru minum air semaya ajak air neranti. Supaya apa yang dia belajar selama ni tidak lupa. Dah budak dah masuk kelas. 3 tapak 2 hari masuk sekolah. Datang 5 masuk sehari duk main lembu. Boleh air neranti. Nak jawab apa? Jawab lembu. Jawab gitu. Faham tak lagi? Itu maksudnya. Jadi kalau buri batu Bukit Emas Sutir pun tak cukup kita. Tak cukup. Faham? Tak cukup. Betul tak? Nak sama. Nak comel sama. Jadi biarlah kita jangan dunia saja kita upgrade. Kau molek. Biar akhirat kau molek. 20 tahun dulu ketika kita berumur 30 tahun. Kita tak boleh pun nak terjemah benda makna Rabbi fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Tiba-tiba sekarang umur sudah 50, 20 tahun berlalu. Tetap tidak dapat terjemah juga Rabbi fili. Maka tidak ada upgrade dalam agama. Dan hak lain makin molek. Daripada basikal, motosikal. Dari motosikal, ini wajah. Rumah daripada rumah sewa, numpang rumah tok tua. Daripada tok tua, rumah sendiri. Alhamdulillah dunia. Tapi akhirat macam tu le kita.
Nah, sedangkan dunia sekejap, akhirat tu lama. Nah, dunia kejap je. 60 kejap. Nuh hak mati zaman Jepun. Nah, sudah 70 tahun ni duduk di alam barzah. Hak mati zaman Nabi Musa AS sudah 3-4 ribu tahun di alam barzah. Nah, hak nuh lama. Dan yang lebih lama di akhirat nanti. Kalau beri sutik Bukit Mas, nescaya dia akan nak 2 butir yang comelnya. Cukup bila nak cukup manusia? Dah cukup sama. Dah cukup. Kejar sama. Hang, hak tinggal anak, tinggal bini. Kerja punya pasal. Tinggal tu, tinggal. Anak dara nikah ni datang balik. Toki dara sunat semula, datang balik. Hang. Tu nak cari pitih punya pasal. Nah, wak balik maybe macam orang kata baru juga. Nah, tu nak. Tinggal anak gantung mutul ni ayah. Lewat dah. Gantung dia zah anak. Dah, nak raung dengan ayah pagi tak ada dah ayah masuk jabat. Tak ada nak main dengan anak. Tu tak? Ni masalah ni. Bukan salah. Tapi benda kita dapat. Nah, kena tipu agama. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak adalah kebanyakan harta benda di dalam dunia melainkan menipu kamu. Cari ke biti nak buat rumah 30 tahun daripada umur 20 sampai umur 50 simpan biti kerja. Boleh buat rumah 200,000. 30 tahun cari tu. Betul tak? Pesan lah kau rasa je ni, jangan lupa tu ni lepas jemaah ni. Pakat mari belakang rumah hamba tu. Esok tu. Naik rumah baru siap tu 200,000 tu. Esok pun orang pun pergi ramai-ramai naik rumah dia. Orang naik rumah dia turun rumah. Faham? Waktu turun bolehkan dia turun rumah. Nak tipu dah. Tipu lah. Buat apa? Dah 30 tahun cari, duduk sehari je waktu turun lalu. Patut cari 3 bulan, duduk 3 bulan baru seri. Betul tak? Duduk 30 tahun duduk dah. Cari 30 tahun duduk dah lepas tahun. Tipu ke? Pedia boleh. Hak lelah ke hak duduk saja? Hak duduk saja bini kita tak boleh. Faham? Kita tu kalau Allah cari. Turun pagi balik kelak hak ikut lori, hak potong lori. Cari biti. Bawa buaza masuk hutang, terjun laut, jadi juru selang. You ni tengah berenang ni, sirik serta terjun. Cari biti. Gerak boleh harta banyak, kita mati pun dia boleh. Bini kita dia terletak sengih boleh. Dia tendak bini hamba, dia nangis kalau hamba mati pelawak. Ada perempuan ada tak? Ada. Balik karang tanya. Panggil dia apa? Isteri panggil apa? Panggil saya ke panggil? Panggil dia apa? Panggil dia Mami. Mami ya. Okey ya. Comel ya. Mami syak tutut. Nampak? Panggil Mami, bang. Mami. Mari sebentar. Abang nak tanya. Kalau abang mati dulu, hak moleknya Mami mati dulu. Kalau abang mati dulu, Mami berapa hari nak menangis? Dengar dia jawab sekarang. Ada lagi kita tanya dari Perlis sampai ke Johor, lipat balik naik Kelantan, paling lama 3 hari. Kalau dia kata sebulan kita menangis, pelawak. Lagi tak ada lagi sebulan, 3 hari. Nak hak ramas sebentar je. Pasal tandang tu molek-molek dia sengih duk tengok Hindustan pula. Tahu tak? Habis kuat hari pertama tak makan nasi. Bini kita kalau kita mati. Mak mari makan nasi ni. Ayah sipang dah siap belaka dah bagi kubur makan nasi tak boleh nak makan. Teringat ke ayahmu? Tak boleh makan. Hari kedua lah, mak mari makan nasi ni hari kategori ni. Dengan gula ni, gula lemak macam-macam buat ni. Tak apalah. Makanlah dulu mak, tak sedap mulut. Teringat ke ayahmu? Hari ketiga, mak mari ni petang ni sekarang budak-budak nak balik belaka dah.
Dan kita makan akhir. Tak apalah. Mau makan kayak gini sipen sikit dah. Bawa tu saya. Lembut dah tu. Betul tak? Kejap air nangi. Air ketiga tu tak ada air mata. Dah belong inguh ya. Inguh belong. Faham lagi? 3 hari tunggu. Apa tak? Hari keempat. Mak jumpa dah. Kenapa? Buku bank ayah, ya sungguh. Ada 147,000. Aku ayat aja. Faham lagi? Betul tak? Ada. Nyanda bagi. Kita nyanda dalam tu. Marah buka dah boleh jawab lapuk atas muka. Waman Nabi Yuka dah boleh jawab nyanda di batang kubur. Faham? Itu hakikat dunia. Nak banyak tak apa. Tapi hak ada ni tuna dulu. Kalau duduk pada tempat salah, banyak terlang muka lagi. Mau duduk tempat yang baik, banyak dia akan jadi manfaat ramai boleh tupang. Jadi lah ni kita mati barulah tak boh belaka dah. Dia ambil pengajaran pada hadis ni, salah tu tidak salah. Tapi biar dalam keadaan nikmat yang kita dapat memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Jangan nikmat itu menyebabkan kita jadi susah di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Soalan yang pertama. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma untuk sumbangan. Petugas yang memakai kad petugas akan bergerak ke tempat duduk muslimin dan muslimat sekarang juga. Kita ada masa 1 jam lagi untuk menjawab soalan. Soalan dia lebih kurang 15 atau 20 soalan di depan saya. Jadi sambil-sambil itu bergerak petugas. Allah lebih ramai juga orang. Malam ni pakak mari belaka dah. Ustaz Somad mari malam ni. Dia tak mari pergi sini tau. Tak pernah mari Kelantan ni. Pakak pergi ramai-ramai biar penuh stadium. Kat lain dia joget malam-malam. Sini kita buat majlis ilmu. Seorang ulama yang hebat di Nusantara mari jauh-jauh. Kita tak tubik rumah ada. Orang nak mari share ilmu dengan kita, kita tak pergi berat nanang lah kita. Gerak-gerak petugas, gerak. Mak muslimat pun gerak juga. Sambil-sambil tu. Sambil-sambil. Jalan-jalan molek. Jangan bimbang, ni bukan zakat. Zakat tak beri berdosa. Ini derma saja dah. Siapa tak mau beri, buat-buat tidur. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma. Kereta DB848 Honda Jazz. Tolong alih sikit pasal sakok dengan lori. Kereta DB848 Honda Jazz. Sambil-sambil itu kita tengok soalan yang pertama. Bagaimana saya nak taubat? Saya suka ponteng kerja. Kerajaan. Dia kerja kerajaan, ponteng tak mau. Jadi nak taubat lagu mana? Dia lagu tu. Nak pergi jumpa siapa? Dia begini. Apa benda kesalahan yang kita buat? Iaitu kita patutnya kita diupah untuk bekerja. Masa kita diupah untuk bekerja, kita tak buat kerja, maka kita tidak amanah. Jadi biasanya majikan dia ada dah tindakan tata tertib kalau yang melanggar peraturan. Kita kena ikut terma dia selagi dia tidak zalim. Tapi bagi yang tidak tahu kita ni ponteng kerja, tak buat kerja, lagu mana cara kita nak betulkan keadaan? Ada 2 cara. Yang pertama, berhentilah sengelak seperti itu. Kerana apa? Kerana duit kita ni dapat gaji untuk kita sara hidup. Hidup kita ni atas selamatnya akhirat, atas dunia ni. Masuk yang haram, tak selamat akhirat.
Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Siapa yang membesar tubuh badannya masuk kanang daripada gaji yang tidak baik, yang tidak halal, yang tak molek, layak masuk neraka bila-bila. Maka bertaubat kepada Allah, betulkan keadaan, dan kita kerja lebih masa dan banyakkan bersedekah daripada pendapatan yang kita dapat. Soalan seterusnya, beri. Tak apa. Teruskan kutip derma walaupun kita jawab soalan. Apakah maksud pahala dan kebaikan dan kebajikan? Pahala dengan kebaikan apa? Kebaikan itu pahala itu kebaikan. Boleh kita kata belaka. Tapi kalau kita nak pisah pun boleh. Jadi kalau semua benda-benda yang baik tidak mesti berpahala. Contohnya kata, baik dah pergi motosikal, baik dah. Oh, ni baik ni. Kalau enjin gini baru baik. Dah tu baik lain. Kalau sebut baik yang berpahala, ialah kita melakukan perkara-perkara yang baik, yang wajib ataupun yang sunat, atau benda yang harus yang membawa kebaikan. Maka siapa buat benda baik, baik ni soleh. Amal tu kerja. Soleh baik. Amal soleh, kerja baik. Siapa buat amal soleh, Allah bayar. Kalau dunia, bayar duit. Akhirat, bayar pahala. Itu dia isyarat adik-adik benar dikinayahkan dengan perkataan pahala. Pahala itulah kebaikan. Tapi kebaikan akhirat, bukan kebaikan dunia. Kebaikan inilah yang akan ditimbang sikit atau banyak. Kalau kita buat dosa, buat yang maksiat, yang haram, dikira melakukan dosa. Dosa itu adalah keburukan. Keburukan itu akan ditimbang. Kalau berat belah pahala, Allah buruk. Berat belah buruk, kalau pahala kebaikan. Jadi dia meradih berlebih kurang maksudnya. Soalan seterusnya, kalau kita duduk dalam kereta dengar ilmu ceramah, kira duduk dalam majlis ilmu ke tak? Baik. Dia kata kalau kita duduk dalam kereta, orang lain duduk dalam majlis, dia duduk dalam kereta. Jawabnya duduk dalam majlis ke tak? Kerana bila duduk dalam majlis, malaikat memberi rahmat Allah. Malaikat mendoakan rahmat Allah. Kemudian pula apa benda ni, binatang yang terbang, burung ikan yang dalam air minta apung juga untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dan kalau dia duduk dalam kereta, bagus juga. Kena faham makna majlis. Majlis ni daripada kataan jalasun, maknanya duduk. Maf'ilun majlisun, tempat orang duduk. Jadi kalau mau duduk dalam kereta, dalam majlis tu juga, maka kiranya duduk dalam majlis. Mereka mau duduk dalam kereta seorang di PCB. Faham lagi? Dengar live, ikut dalam kereta, sampai ke medan ilmu. Maka mu tak duduk dalam majlis. Macam orang tengok YouTube, dia tak duduk dalam majlis. Majlis ni tempat orang duduk. Dia maf'ilun tu isi makan. Tempat orang duduk, majlisun, tempat orang duduk situ. Mu duduk dah. Kita duduk juga, cuma duduk atas motor. Tak apa. Faham? Jadi kalau tengok di rumah, kalau dengar di rumah, dengar kaset YouTube, duduk dalam kereta, duduk dalam majlis parking jauh, maka dia dapat ilmu. Alhamdulillah. Dia dapat manfaat. Cuma tak panggil duduk dalam majlis. Soalan seterusnya, bolehkah dalam tayat akhir baca asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu dia berhenti sekejap sebelum sambung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Boleh. Tak ada masalah. Jangan berhenti lama sejak. Faham? Kejap tak apalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Memang orang berhenti. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh. Bang boleh berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Dan tu afdal. Yang kita duk bang ni sambung wasal. Tidak afdal. Harus hukumnya. Kita wasal ni kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu sambung. Yang afdal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berhenti. Faham?
Boleh, tak ada masalah. Nah, kalau kita putus nafas pun boleh berhenti. Cuma ulama fiqh kata jangan lama sangat berhenti. Nah, kalau lama sangat berhenti, pada adatnya nampak macam putus lah. Maka kena start semula. Soalan seterusnya. Boleh tak saya berdoa untuk mimpi nampak bidadari dalam mimpi saya? Nampak? Dia nak mimpi jumpa bidadari. Dia bila sebut mimpi ni, dia hebat daripada alam nyata ni. Faham? Pasal mainan mimpi ni dia tak main dengan jasad. Dia main dengan roh. Roh kita ni ada dua. Dia panggil rohul hayah, rohul yaqazah. Rohul hayah, roh hak tiup masa kita umur 40 hari dalam perut mak. Tu roh hidup tu. Bila masuk roh tu, hiduplah bayi dalam kandungan. 40 hari 120 hari 120 hari 4 bulan, bukan 40 hari 4 bulan masuk roh tu, hidup kita dalam perut mak. Nah, tapi kalau mari tugas yang masuk tu malaikat lain. Nah, yang keluar malaikat lain pula. Yang awak keluar roh tu malaikat Israel alaihi salam, malakul maut. Dia awak keluar tugas. Bila dia awak keluar cabut macam kita cabut bateri jam. Nak cabut jam mahal mana pun tak gerak dah jagung. Kalau gerak ngosek Faham? Nampak? Nah. Jadi bila cabut roh matilah tuang. Ada lagi roh. Roh yaqazah kata ulama. Roh ni lah yang ke sana kemari. Nah, Allah pertunjukkan. Nah, nampak benda apa yang dia nampak. Maka kalau dia nampak Mekah, maka dia mimpi pergi Mekah. Faham lagi? Dan yang tidak mimpi mana-mana, rohnya tidak berjalan. Sebab tu dalam dia nyanda dapur kejap 15 minit nyanda. Siap dengan sa'i dengan wukuh dah. Dalam mimpi. Pada apa? Barang roh, barang ringan. Mudah dan laju. Nah, jadi dia nak mimpi jumpa bidadari. Nah, tak ada masalah. Nah, bidadari tu benda molek, benda tak molek. Benda molek tak ada masalah. Nak mimpi jumpa bidadari, nak mimpi tengok Mekah, nak mimpi jumpa ulama, tak apa. Nah, jangan aku nak mimpi aku nak teh ayah aku. Nampak pasal luar ni aku tak berani. Nah, nak teh dalam mimpi. Nah, tak ada masalah. Tapi molek mimpi jumpa Nabi lah minta. Nah, nak jumpa bidadari kan bila mu bangun kan mu tak ambuh dah ke bini mu. Faham lagi? Sebab apa dia ni? Ada hadis Nabi cerita kalau bidadari tu dia jengok sekali je muka dia di langit tu. Kita ni hak duduk di ni nampak sekali je, orang dak kerja buat dah. Hak tengah nyaku lepo caku. Hak tengah tu pukat lepo dengan pukat-pukat tinggal dalam laut. Faham? Jak jadi kerja jadi bengong habis. Betul tak? Balik tengok muka bini tu macam beruk jadi. Dah. Nampak tak? Nah, pasal apa? Pasal tengok barang baik ya. Tambah dah. Macam kita duduk makan kedai, sedapnya mi goreng, sedapnya giat mau 5-6 tahun dah. Tiba-tiba hak sebenarnya sedap kedai ujung tu. Dia pergi rasa kali. Allah. Kalau gitu hak ni sedap lagi, gi dak kedai tu? Dak dah. Faham? Nampak? Bab tu dak tunjuk. Tunjuk dak jadi kerja kita gitu. Dia nak tapi tak salah mimpi. Bukan barang tu. Soalan seterusnya. Boleh tak kita wakil bayar zakat fitrah ke orang lain? Nah, boleh Bukan kita sendiri mesti bayar. Dia makan jual beli kau. Nah, kita wakil ke orang ni, wakil dia tolong atur zakat dia ke Terengganu, tolong atur ke Hanyai ke Patani ke apa. Tak ada masalah. Janji kita niat, sudah niat keluar zakat. Orang tu wakil je bawa untuk siapa kan. Ada seorang ustazah kata kalau seseorang itu melapaskan perkataan murtad, dia tidak murtad lagi selagi hatinya tidak membenarkan. Baik, ada seorang ustazah kata bila ada seorang dia ucap kalimah kafir, ustazah ni kata tak jadi kafir. Dia jadi kafir ni ucap di mulut dengan hati sekaligus. Jadi tidak murtad lagi. Jawabnya salah dan betul.
Apa yang salahnya? Kerana perkataan manusia ini tu yang dikira bukan hati. Hati Allah kira akhirat kat gini. Hak kita hukum dunia mulut, hati kita tak nampak. Faham? Sebab tu orang kafir yang masuk Islam, contohnya dia membenarkan akan Allah itulah Tuhan yang sebenar. Orang kafir dia duduk dekat sejid, daripada muda sampai ketua dia dengar orang ngajar. Lepas bertahun-tahun dia duduk dengar orang duduk mengajar dalam masjid. Kata orang kafir ni kalau begitulah. Dia kata, hak aku duduk sembah Tok Pekor ni pelawak lah. Allah lah Tuhan yang sebenar. Nabi Muhammad tu ni yang Nabi yang betul. Tapi tak ngucap lagi. Dia nak pergi minggu depan. Faham? Minggu depan baru nak pergi jabat agama, nak masuk Islam. Faham tak? Nitah jalannya tepuh di mak repik, mati situ le. Tak dang lapah kalimah syahadah. Maka hukumnya mati sebagai orang kafir. Tanam kubur kafir. Akhirat masuk syurga, dia orang beriman sisi Allah. Faham? Dia tak dang syahadah. Syahadah ni untuk dunia. Faham lagi? Dia sudah beriman. Dia sudah yakin Allah Tuhan yang sebenar. Dia tak reti nak ngucap lagi, tak jumpa lagi orang Islam. Faham tak lagi? Jadi orang yang ucap kalimah murtad, walaupun hati tidak reda, orang hukum ni murtad, hukum mati. Orang tak tahu hak dalam tu. Akhirat kat gi baru tahu rupanya dia ucap kalimah ni kerana dia dipaksa. Dia nak menyelamatkan nyawanya, dia ucap. Orang dengar tak tahu dia ni nak selamat nyawa. Orang hukum murtad. Kena faham baik-baik. Jadi salah tu, hak betul pun salah. Jadi peling orang. Ucap kalimah murtad sama macam ucap kalimah talak. 5 perkara dia. Gurau pun sungguh, sungguh pun sungguh. Yang pertama nikah, yang kedua cerai, yang ketiga rajak, yang keempat merdeka hamba, yang kelima kalimah kafir. Berlakon pun jadi kafir. Dia berlakon sembah berhala, jadi kafir. Dia berlakon cerai bini, jatuh talak. Faham? Soalan seterusnya, apakah cara untuk menegur bapa saudara yang tak semayang? Caranya ialah dengan mulut. Faham? Adinun nasihat. Agama nasihat. Tak kira pak dara ke, pak apa ke, nasihat. Pongah semayang lah. Kalau pongah mati, kalau semayang, Tuhan senang dengan kita. Faham? Kalau tak semayang, kena katok. Faham? Kata gitu dah. Tak usah panjang-panjang. Dia pakat pak saudara. Orang tua ni tak boleh budak-budak panjang lah. Pendek dia boleh lagi. Sekarang tegur pula lohor. Pongah lohor dah kita semayang. Faham? Kita nak khabar sekali tu orang dengar selalu. Mu siapa dia? Nabi pun orang tak dengar selalu. Kalau kita nak hadapi kematian, macam mana kita nak berurusan dengan manusia? Contohnya maknanya kita nak sabar dengan sikap suami. Hari-hari benda sama yang menyakitkan hati kita. Dia gini. Bila kita buat salah dengan manusia, kita kena sesat di dalam dunia. Kalau tidak sesat, kena sesat juga di akhirat. Jadi bila kita boleh sesat, kita buat salah, kita orang Kota Baru, kita ada buat salah dengan orang Pasir Mas seorang. Faham? Kita kena cari dia di Pasir Mas no, telefon ke apa, minta sesat, minta halal atau minta maaf atau ganti, minta sesat lah. Faham? Jika dia sudah memaafkan, maka tutup kes. Faham tak? Apa yang kita buat salah ke dia tu tidak akan dibicarakan lagi di hari kiamat. Ada. Sesat dah. Sesat. Akhirat tak ada. Kalau kita tak minta maaf, dia mati. Bila dia mati, kita nak minta maaf, tak boleh. Pasal apa? Syarat sah minta maaf, orang yang minta kena hidup, orang yang diminta kena hidup. Faham? Jadi kita seorang yang hidup, dia mati dah. Dah boleh. Mana boleh minta maaf? Faham? Syarat dia kena hidup kau. Kerana itulah kalau dia mati, tak jadi apa dah. Kena tunggu dia hidup mula. Mana? Hari kiamat. Maksudnya hari kiamat, dua-dua hidup mula, baru boleh minta maaf mula. Faham tak ke? Dia lagu tu. Ni dah pergi ogeh kubur. Dia ogeh batu nesang. Masih hidup dah minta maaf. Orang kata mati dah. Minta maaf. Abang.
Nah, dia buat jahat ketuk lelaki dia. Tak, masih hidup dia buat sombong. Bila lelaki mati baru dah nak minta maaf. Minta maaf pun mati dah. Nah, duk pegang batu nesang. Abang, maafkan hamba. Dah lah cabut batu nesang. Cabut tengok molek agak jual boleh 15 riyal. Faham lagi? Ni masalah. Kena laki mu hidup semula di akhirat, dan mu bersama-sama, maka kes itu akan dibuka. Contoh, kita ni. Dalam hidup kita, kita hanya buat 3 kesalahan pada 3 orang. 2 kita sudah sesal sebab kita sudah minta maaf dan dia maaf. Ni kita tak minta maaf lagi. Maka di akhirat kita akan dibicarakan 1 kes ni saja. 2 kes ni tidak dibicarakan lagi. Faham tak lagi? Sudah hapus. Kena faham. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak eratkan balik silaturahim antara keluarga kita? Mudah je. Ziarah menziarahi. Ziarah. Dah nak ziarah lagi, tulis surat. Orang zaman dulu tulis surat. Ni mudah, ambil telefon, tek. Assalamualaikum, ayah ngah, ada mana? Lama tak tengok ayah ngah. Tak? Contohnya. Guna gamak dia ni ke bunga raya. Tanya khabar tak? Ayah ngah kata Natal ni baru nak tanya aku. Marah lagi. Dia tak jawab. Tak apa atau pula. Kita nak dera kan? Atau sama. Atau. Masuk 15 kali atas jawab Waalaikumsalam. Tak ada masalah. Biar sesam molek. Gi ziarah tak. Pada gi rumah saing je. Apakah hukum jadi peninju? Jadi peninju jadi apa tak salah. Jangan buat benda salah dah. Antara yang salah tumbuk muka. Dalam Islam tak boleh tumbuk muka. Malaikat dia pakai alat pelindung, tak kena muka. Kena alat tu dikira poin. Boleh. Binatang tak boleh tumbuk muka. Kambing masuk makan pokok dalam pagar dia, tumbuk tak muka, apuk tak muka kambing. Faham dah, lebang mata kambing. Kambing kata sakitnya tumbuk atas muka. Tapi mujur tak usung lembek. Menatang tak tumbuk atas muka. Faham tak lagi? Tak boleh. Hal lepas-lepas nak orang ni dah kita bodoh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, hak dulu-dulu kami bodoh, tolonglah jangan balas kebodohan kami dulu. Kami dak erti, kami banyak dak ingat. Soalan seterusnya. Apakah hukum ketika solat berpaling 90 darjah? Tengah semayang gini, tak ada gini. Boleh? Kalau kiblat berpusing. Dia mula naik motor ke laut, kiblat laut ni. Gedang. Memang hidup cacang gini. Faham? Tapi motornya jadi kona kot ni, dia kena pusing ngadak ni pula. Tu maksud dia. Taklah kalau semayang di masjid. Semayang masjid warna pula pemusing itu. Ada orang usung masjid. Dia gini, kalau semayang dalam hutang boleh. Dalam hutang tak ada dalil, tak ada nampak matahari, tak nampak bayang, payah dah. Maka ijtihad. Kita ijtihad mayang lohor kot ni. Memang kemah lek ni, berat belah ni. Semayang kot ni. Kalau orang bangsa kita ijtihad pula. Kemah kot ni dah. Kita mayang kot ni 90 darjah. Hak tadi dak payah qada. Yang kena qada semayang dalam bandar kat orang ramai. Kejap lek ni, kejap lek nu. Tak boleh. Kenapa? Mudah mencari dalil. Soalan seterusnya. Saya langgar sebuah kereta, saya lari. Saya tak ada duit. Kepek sikit je. Saya tak ingat kereta tu. Untuk jumpa dia balik. Macam mana nak sesat? Rohak lah yang mu lari. Mu tukang lari, aku pula nak sesat. Faham tak ke payah lagu tu? Patutnya mu ikut lah dia. Kalau mu lari pun ambil nombor kereta. Faham? Takut kan tak ada duitnya, katok dorang pun lari dulu. Ada duit ni nak pergi bayar. Boleh tahan ke tak lari terus. Tak cerdik. Jadi kena berikhtiar. Dengan harapan berjumpa. Tiba-tiba kita sudah berusaha tidak jumpa juga. Faham tak? Taklah qadar itu kita sedekah lah molek.
sebagai kafarah, dan doakan agar Allah jadikan dia halalkan untuk kita di akhirat nanti. Kenapa 2 rakaat saja baca kuat, yang lebihnya baca qahar? Dia kata apa semayang gari isya subuh, rakaat pertama baca kuat, rakaat kedua baca kuat, lepas tu baca perlahan. Dia tinggi sekali dalilnya ialah sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu macam aku semayang. Sahabat ni habis dia dengar, semua sekali 2 rakaat pertama memang baca kuat. Maka 2 rakaat yang akhir baca perlahan. Maka kita sudah tunai perintah Nabi semayang macam aku semayang. Aku semayang garis isya subuh 2 rakaat baca kuat. Maka kita pun 2 rakaat baca kuat. Maka kita ikut dah. Nabi kata semayang macam Nabi semayang. Dan kalau kita baca kuat kau semayang garis rakaat 3, tidak batal semayang. Imam Nawawi fatwa khilaful aula. Atau mayang apa benda ni, mayang subuh baca qahar. Mayang subuh Allahu Akbar, nyak terus dah imam. Dah rokok ni. Khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, tak rasak semayang. Faham? Soalan seterusnya, apa beza nafsu, roh dan akal? Ini pun muradif. Apa roh, apa akal, apa nafsu? Jadi nafsu itu dikatakan diri. Nafsu itulah dikatakan jiwa. Dan ada orang mengatakan roh itu nafsu. Dan ada yang mengatakan lain. Batu kita, diri kita, nampak? Batin. Atau dipanggil kalbu. Atau dipanggil jiwa. Atau dipanggil nafsu. Atau dipanggil diri. Benda yang satu. Kalau nak jamak boleh, himpun satu makna. Dan kalau kita nak pecah pun boleh juga. Dan roh, nafsu dengan akal, itu lain. Nafsu ini kehendak diri. Nafsu boleh ikut dah Ustaz? Boleh. Tak salah. Tuhan suruh ikut nafsu. Dah mana tak boleh? Ikut hawa nafsu. Nafsu boleh ikut. Kalau kita lapar, kita nak benda. Nak jogging ke nak makan? Nak makan. Kalau kita dahaga, nak minum ke nak joget? Nak minum. Maka Allah kata kulu wasyrabu. Kalau mu lapar, makan. Kalau dahaga, minum. Itu nafsu tu. Dah kat mana dah boleh? Wala tusrifu. Jangan berdoa. Itu hawa nafsu. Faham tak ke? Jangan melampau. Jangan lebih-lebih. Ni minum air ni. Gelas so ni. Boleh mandi junub. Itu hawa nafsu. Nafsu diri ni hak minum air nak lepas dahaga je. Faham tak ke? Cuma disekatkan, tak sebut hawa, sebut nafsu saja. Hazah mudah dipanggil. Tinggal mudah pun ilai. Faham? Itu jalan rolik. Likas roti istiqmal selalu kita duk sebut. Jadi tibik nafsu saja. Padahal nafsu tidak salah. Mengatuk berasa nak tidur pukul 12 dah. Nafsu boleh. Tapi wala tusrifu, jangan lebih. Kau puluh bangun. Tu hawa nafsu. Soalan seterusnya. Apakah hukum duduk tayak akhir? Dalam salat tidak berkena duduk tayak akhir yang diajarkan oleh Nabi. Berkena kalau saf sempit. Tayat akhir ni dia kata kalau kita tak duduk macam Nabi, dia duduk congok macam orang kukunyong. Jawabnya tak boleh. Kalau Nabi tunjuk contoh kita dalam hadis 2 cara tayat akhir. Yang pertama duduk tawarruk, macam duduk punggung jatuh ke bumi, kaki kiri keluar ke betih kanan. Ada hadis lain duduk iftirash yang dikuatkan oleh Imam Hanbali. Maka Imam Hanbali dia kata kuatkan hadis duduk tayat akhir pun macam tayat awal. Dua-dua ni betul belaka. Imam Hanbali, bukan Ustaz Hanbali. Faham lagi? Bukan Haji Hanbali bawa Grab. Imam Hanbali. Fatwa dia kuat lah. Dia mujtahid mutlak. Jadi boleh, tak ada masalah. Kalau kita duduk tawaruk dalam keadaan lega, pandangan afdal Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam ramah kuliah, kita tak ada nak duduk tawaruk, kita duduk iftirash. Ikut anak murid dia pula. Imam Syafi'i pun kata, ini lah kata
uhibbu, aku suka. Makna sunat. Dalam kitab Mukhtasar Muzani, uhibbu makna aku sunatkan. Bukan wajib duduk tawaruk. Faham? Kalau tak boleh, duduk iftirash. Boleh belaka. Soalan seterusnya. Khairat kematian ni kira-kira beragi adik-beradik ke guana? Khairat kematian ni tengok apa tujuan orang buat. Tujuannya memudahkan urusan ke bumi. Faham lagi? Nak ke bumi nak ada 1000 contoh. Maka buat khairat kematian. Siapa yang masuk jadi ahli bila di kematian dapat RM1,000. RM1,000 itu kita gunalah untuk kematian. Kalau tak cukup, orang hidup tambah duit. Kalau lebih RM100, ni duk berebut dah pula. Jika lebih RM100, maka kita ambil hadis Nabi yang Nabi kata, muatalah satu bantuan kepada rumah yang berlaku kematian, kerana mereka ini meringankan beban. Jadi hak lebih RM100 tu, biarlah isi rumah yang diduduki oleh si mati masih hidup, biar mereka guna duit itu. Soalan seterusnya. Apakah hukum artis yang berhenti pakai tudung dengan alasan saya tak nak hipokrit? Tudung ni dia buang tudung. Dulu pakai tudung, sekarang dia buang tudung. Alasan tak mau hipokrit, makna berpura-pura. Jadi kamu selama ni berpura-pura kan? Betul tak? Jadi bukan buang tu pura-pura, pakai tu berpura-pura. Dia yang hukum diri dia. Nah, yang betulnya begini. Bila kita pakai tudung, kita nak tudung dia benarnya. Aurat. Aurat ni apa? Aurat maknahu al-aib. Aurat ni kemaluan. Sebab dia aib. Tengok, nampak orang nampak, aib. Orang nampak, aib. Maksudnya bila orang nampak, kita malu. Orang nampak, kita malu. Maka kena tudung. Tiba-tiba dia buang, maka dia suka tunjuk kemaluan dia ke orang. Arti yang buang tudung, arti yang suka tunjuk kemaluan ke orang. Dia kata dia tak pakai tudung lah. Dah boleh buang tudung, buang tinggal dengan luar dalam boleh. Faham tak? Pasal baju ni tudung kau. Buang belakang, lanjang bulat tu. Dah apa pakai baju? Pasal apa pergi pakai luar lagi? Tu kan aurat. Dah kepala mu aurat ke apa? Nah, aurat ni makna aib yang wajib kita tudung. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Faham? Letaklah tudung atas kepala mu. Bila mu letak tudung, orang tak nampak apa yang kamu malu orang tengok. Yakni kemaluan. Dia kata kemaluan bukan angry bird, Ustaz. Tu bukan kemaluan, tu alat kelamin. Faham? Alat jantina orang panggil. Kemaluan ni adalah anggota badan yang kalau orang nampak, kita aib, malu. Maka auratnya rambut, kemaluan. Jadi arti yang buka tudung, arti yang tunjuk kemaluan. Betul tak? Soalan seterusnya. Berdosa tak kalau saya semayang waktu suci? Haid, contohnya suci haid waktu asar dan solat asar tetap tidak qada solat zuhur. Tetapi tidak qada solat zuhur. Dia gini, kalau kita suci dalam waktu asar, kita semayang tu, kita qada asar saja. Itu sepakat ulama. Adapun pandangan yang muktamad dalam mazhab, yang kita suci itu dalam waktu yang kedua jamak takhir, kita kena qada. Faham? Ni khilaf ulama. Tak mau qada sudah. Nak qada ada pandangan yang mengatakan kena qada. Boleh tak kita ziarah kubur dalam hadap besar dan kita selawat dan berzikir? Boleh? Lepas tu dengar molek-molek orang ngajar. Yang diharamkan ke atas orang yang hadap besar. Apa dia? Semayang. Lagi sujud syukur. Lagi sujud sajadah. Lagi tawaf. Lagi puasa. Puasa lagi apa benda ni? Pegang Quran. Lagi baca Quran. Lagi duduk di dalam masjid. Ada tak pergi ke kubur? Tak ada. Dah tak ada, boleh tu. Dua ni tak lagi ya. Tak boleh berhenti dalam masjid je. Faham?
Jadi lain pada masjid. Boleh ke tak? Boleh lah, pasal yang tak boleh hanya dalam masjid. Dah berapa ulama tak tulis hak lain tak hak boleh. Kalau nak tulis hak boleh banyak ah. Dan tiada haram pergi ke supermarket, tiada haram pergi ke pantai, tiada haram pergi ke bukit, tiada haram pergi ke sungai, tiada haram pergi ke laut, tiada haram pergi ke kubur, tiada haram pergi ke padang permainan. Oh lengohnya nulis kitab kan. Hak tidak haram je 300 muka surat. Faham tak lagi? Kabah haram sudah. Tidak boleh duduk dalam masjid kalau haid. Faham tak lagi? Lalu saja boleh. Illa abir. Melainkan sekadar lalu. Sahkah salat jika baca Fatihah pada baris Ar-Rahmanur Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim? Ada ulama kata sah. Kerana sah i'rab je. Nampak? Faham tak lagi? Jangan lari makna. I'rab betul pun makna lari tak boleh, batal. Faham? Dia dari segi hukum bacaan ni dalam Quran, dalam semayang dia ada dua. Nah, dalam bacaan qiraah biasa dia satu hukum je, hukum tajwid je. Tapi kalau kita baca Quran dan semayang dia ada dua hukum. Hukum fiqh bab semayang dan hukum tajwid. Siapa yang tidak meraihkan hukum tajwid tetapi tidak lari makna, fiqh semayang kata tak batal. Contoh dia baca pendek, waladdallin, dua harakat ya tak. Lari dah makna, tak lari dah. Tapi haram walaupun semayang tak batal, dia melanggar hukum tajwid. Jawid Quran itu wajib. Faham? 6 harakat. Maka kalau baca bismillah, patutnya dengan ar-Rahman ni jadi na'at. Man'uknya lah perlu jalalah, bagi bawah dengan kasrah. Patutnya ar-Rahmaniyah. Nah, dibaca dengan khabar mubtada' mahzuf. Nah, huwar rahmanur rahimu. Boleh dari segi i'rab, dari segi lugh, dari segi nahwu. Faham? Jadi perbuatan itu memang tidak digalakkan. Kerana apa? Kerana khilaf, ada ulama kata haram pula baca lagu tu kerana tak turun lagu tu. Faham? Walaupun makna tak lari, sah fiqh semayang. Soalan seterusnya. Semasa keluar dari masjid, saya kena pijak selipar orang lain lah. Adakah saya dikira berdosa jika tidak mohon maaf bagi ampunnya selipar? Warok dia ni. Mana selipar orang tu tak boleh pijak. Nah, bagus dia, hak bagus kok. Tapi hak wajib tak jaga. Dalam menipu pun sokong juga. Betul tak? Nah, orang tu dia mari tipu kita. Kemarin kita jumpa dah di tulang kita berhenti di Bacuk kemarin, dia tipu kita. Nah, dia kata anak dia kena masuk hospital apa semua, dia nak minta pinjam RM100 atau sumbangan sedekah itu. Faham lagi? Anak dia patah tangan, patah kaki aksiden. Kesian ke dia kata. Kita pun siang RM100. Faham? Nah, hari ni dia tak share kita pasal kita pakai serban hari ni. Nah, jumpa pula dia kata baru. Nah, dia kata gua ni. Dia kata apa benda ni orang curi kereta dia je. Jadi kita nak nuntut ni nak buat kira pun semua nak pakai duit kau, nak pergi cari ambil balik kereta tu. Nak ambil RM100. Pelawak dah kan ni. Pelawak dah. Kemarin aku juga dia kata anak aksiden. Hari ni kereta pula. Betul tak? Pelawak lagi ya. Kita pula dak 100. Dak lah, kita tak akan ditipu dua kali. Hak baru ni 22 tahun dah tipu kita. Latih juga. Dah. Soalan seterusnya. Jadi kalau pijak tu dengan kaki ayam, jadi najis dah selipar orang. Dak. Maka maaf, itu urus payah nak jaga. Nak suruh lapak, rebah keluli batin. Tak, yang tak boleh kita memudaratkan. Islam la darara. Kita sijak dengan selipar, ada tai ayam, kirik lekat di ayam atas selipar orang. Tak boleh, wajib kita kena basuh. Tu baru betul. Faham? Soalan seterusnya. Kalau tanah kerajaan tepi jalan,
Apa hukumnya? Boleh ke tak? Boleh. Tanah kerajaan lepas pada pagar dia, tanah kerajaan dia pokok lada 2 pohon. Boleh. Tak ada masalah. Kerajaan kata kita tak benar ada tanah lada ni, kena alih. Wajib alih. Dia lagu tu. Faham? Jangan tanah atas jalan. Atas jalan raya tang pokoknya 2 pohon. Faham lagi? Tak boleh pula. Soalan seterusnya. Orang yang lupa seluruh badan boleh tak solat jamak? Boleh? Ikut mazhab Imam Maliki. Jamak kerana sakit berat. Jangan sakit sikit. Dalam mazhab Maliki yang kata boleh jamak sebab sakit, tu pun orang sakit teruk. Faham? Sakit sikit tak boleh kau dalam mazhab Maliki. Mana nampak mu jamak sama nak hari jerawat mu. Jerawat tak boleh jamak. Ni siapa tak boleh nak bangun kena pikul, kena usul nak ambil wuduk. Itu masyarakah. Soalan seterusnya. Boleh tak orang musafir berimam ke imam mukim? Boleh. Tak ada masalah. Tu imam orang mukim, sembahyang 4 rakaat. Kita orang musafir nak duduk belakang boleh. Kita sembahyang 4 rakaat kau. Imam mukim, tak ada masalah. Jangan kita rakaat sikit 2, imam 4, tak boleh. Kita kurang pada tu imam, tak boleh. Soalan seterusnya. Relevan atau tidak berkahwin di usia muda? Usia muda malap nikah. Nabi suruh nikah. Ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei orang-orang muda, siapa yang mampu beri nafkah kepada isteri, kahwinlah masa muda-muda ni. Faham lagi? Menunjukkan di sini muda itu afdal. Faham? Afdal kahwin masa muda. Bukan masa budak-budak, masa muda. Budak-budak tak tahu kala tajah 3 ni kau mana boleh. Faham? Masa muda. Pasal apa muda? Pasal muda itu ada kekuatan. Satu hari apa benda ni? Sahabat Nabi dia berkahwin. Dia berkahwin, Abdul Rahman bin Auf berkahwin. Bila dia berkahwin, Nabi tak ada. Esokkan Nabi balik. Bila Nabi balik, Nabi dengar cerita dia berkahwin. Nabi pun tanya, ya Abdul Rahman, ya Rasulullah, mu nikah? Nikah Rasulullah, semalam nikah. Hal bikir am sayyib, adakah orang muda atau orang tua? Maksudnya bini mu, niat mu nikah ni, perempuan tu muda ke tua? Asal bikir mana anak dara, tapi maksud dalam hadis muda atau tua? Jawab Abdul Rahman, sayyib ya Rasulullah, orang tua dah, orang beramah dah. Nabi pun dengar, hal bikra tu'alibuha tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa tak yang muda? Bila muda dia dapat bermain dengan kamu, kamu pun dapat bermain dengan dia. Dah apa orang tua tak boleh main? Tak boleh dengar. Faham lagi? Dah kalau bini muda boleh main. Tula'ibuka tapa'ala ya tapa'alu tapa'ulan. Faham? Tula'ibuka. Bila bini muda dia ada kekuatan. Nampak lagi? Tu bukan tak boleh kahwin orang tua. Orang muda gagah. Bila suaminya muda, kuat pergi kerja. Kalau noreh tak, pas subuh tu turun lalu dah. Turun lalu dah. Kalau bila lelaki tua, 76. Turun noreh, pukul 8 tak jumpa lagi bisa noreh. Duk hitam. Dah berasa orang selik sini marah. Dah turun lagi pukul 8, pada cari bisa noreh. Toreh pula boleh 2 bohong berambat dengan tuang tanah. Salah toreh getah orang. Pada tua barang payah lalu dia barang tua. Barang muda perok. Rimah kerja pun dah lari. Itu contoh orang muda. Jadi kahwin ketika muda afdal. Tapi jangan muda tak tahu benda. Baca bismillah kali. Bismillah saja. Faham? Biar betul dulu. Biar muda kita ni yang layak. Manis tata'a. Yang layak jadi suami. Bukan hak tak layak jadi suami nikah muda. Hak layak manis tata'a. Barang siapa yang ada kemampuan di kalangan kamu minkum al-ba'ah, yakni yang boleh memberi sumbangan kepada isteri, boleh cari makan isteri, boleh jadi ketua rumah tangga, kahwin. Tak? Anak pun mudah dapat.
Nah, umur 22, suami isteri 20, nikah setahun beranak lalu. Nah, ni tok lelaki 73. Nah, ataupun 63. Bini 60. Nikah. Faham? 65 tak boleh pergi anak. 70 ngandung bini. Beranak 75 masuk kelas tadika. Nah, bini kata abang ambil anak balik tu. Ambil anak balik. Besok ki ambil dah tua, laki 75. Dia ambil dengan motosikal, slok anak daripada tadika pada rumah. Tak lagi. Nak klik. Rupa anak orang ambil. Faham lagi. Dia pegang dia basuh. Tak. Dari lambat. Mai orang tua ni lambat. Itu kelebihan muda. Betul tak? Lambat. Walau baik lagu mana pun, juruh lagu mana pun tetap lambat. Tengok ni nak pergi jalan. Anak-anak nak pergi atas klinik tu. Nah, anak tu start motor tadi separuh dah. Habis minyak dah sakit. Dah turun pergi ayah. Cari tepi keledar tak jumpa. Padahal depan muka dia. Kalau muda jarang boleh masuk benang. Nah, dan 63, 73 tepi keledar depan muka. Tahu kat mana? Depan muka toki tu. Tak nampak ni. Lalah turun. Duduk haji pakai. Ni masalah. Nikah lah. Nikah masih muda. Betul tak? Orang tua nikah juga. Tengok naik atas rumah. Nah, kalau ada begitu gini, cum naik atas rumah. Tengok anak-anak kita, umur 8 tahun, 6 tahun. Nah, kalau umur 2 tekad, kejap berlari tak kata, kejap berlari turun tak bawah. Gagah tak? Itu gagah. Ya. Ni? Kamu nak suka kaya. Terima kasih. Jazakallah khairan kasih. Maaf, dunia akhirat. Terima kasih. Amin. Dah, anak kita umur 8 tahun, orang budak-budak, berlari tak kata, kejar adik. Tak ada adik pula kejar tak ke bawah. Tahu tak? 4 kali betul naik tu. Toki dia boleh tak? Toki dia lak gitu, boleh? Naik tangga nak tidur pun 3 kali berhenti. Sampai 3 dekat. Nampak? Dah duduk atas tangga lama minyak bang. Minyak rimah terbang. Faham tak ni? Dah. Nikah masa muda. Soalan seterusnya. Kita ada masa insya-Allah 11 minit lagi. Baik. Saya beli barangan. Tiba-tiba banyak hadiah. Soalan saya, duit yang saya dapat itu halal ke haram? Sekiranya halal, bolehkah saya pergi Mekah? Dia beli barang, lepas tu dia dapat hadiah. Baik, boleh pergi Mekah tak hadiah tu? Contohlah, dia masuk satu kedai, dia beli barang. Tiba-tiba kedai tu ada buat cabutan bertuah rupanya. Bila dia beli barang, dia pun bayarlah barang tu 10 riyal. Dia beli barang biskut. Bila dia beli 10 riyal, dia pun tulis dapatlah B. Kata tuan kedai tu, B tu boleh latang, cabut bertuah. Mana tahu menang. Cabut boleh 10,000. Dia dua perkara nak tengok halal. Yang pertama, syarikat apa yang menyumbang itu. Kalau syarikat judi apa semua arak tak boleh. Yang kedua, mu kena bayar tak untuk masuk dalam peraduan tu. Tak kena bayar, kita beli hak kita. Tak kena tambah apa-apa, pokoknya halal. Soalan seterusnya. Apakah hukum kita pintah jawatan orang lain? Jawabnya, kita layak ke tak? Kita layak. Macam mana cara mempintah? Kita rasuah. Haram. Kerana hak orang lain patut ambil dengan adil, dengan undi. Haram. Atau kita selewengkan fakta tentang kelayakan. Kita tak layak, patut kawan kita layak. Jadi kita kita lebih layak. Faham? Macam ni kan, menteri tipu CJ. Faham tak lagi? Tipu CJ. Dah kalau menteri nipu rakyat lebih lagi. Betul tak? Yang heran hak menipu tu satu hal dah. Hak tukang bela tak apa, tipu pun. Asal amanah. Korok kering tu. Nampak? Dah kalau tipu tu tidak amanah lah orang panggil. Nah, apa pula lagi tipu CJ? Budak-budak disuruh benar, disuruh betul.
Faham? Disuruh jujur, suruh integriti dalam sekolah, dalam universiti. Dia bapa menteri menipu. Mana gitu? Nak buang ah. Isteri bercinta dengan laki-laki lain di belakang pengetahuan suami. Ni jahat. Orang puan dia ada suami dan dia berkenalan dengan laki-laki lain. Dosa besar, kena laknat. Dia kena minta maaf pada suami dia sebelum apa-apa berlaku. Faham lagi? Khianat dia panggil. Ni ramai lagu ni. Dah mati laki. Hak mati laki pun haram bercinta dengan laki-laki lain. Tak boleh. Dia dalam mati dah wafat, dia boleh hanya pinang kinayah saja. Nah, pinang soreh haram. Dah kalau bercinta ni kenapa? Hak nak bersama. Betul tak? Tapi dah kau ni mak ayah dia tak beri ilmu agama ke dia. Nah, tak salah dia juga. Anak-anak dia ni. Nampak? Pak abawa ni yuhawwida, pak abawahu yuhawwidani au yunasirani au yumajjisani. Bukan budak tu saja. Ibu bapa lah yang membiarkan tanpa tarbiyah anak-anak hingga anak-anak bukan masuk Nasara, terikut-ikut cara agama lain. Nah, ingat orang puan, bila mu bernikah mu nama status isteri, haram berhubungan dengan sebarang laki-laki. Nak pergi rumah pak dara pun kalau suami tak benar, jangan pergi. Apatah lagi laki-laki lain. Nah, tapi dah tidak ada imam. Bila imam tak ada, kok mana nak mari takut? Kok mana nak mari takwa? Faham? Orang yang takut nak lalu kok kubur tu pasal dia ada kepercayaan yang bawahnya pokok tu ada atu kopek. Faham? Jadi bila dia percaya ada atu, marilah rasa takut. Orang yang tak percaya, takut kok mana? Maka orang yang tidak beriman dengan Allah, batu dia tak takut. Bila tak takut, ada orang salah. Laki ada orang jatang lain pula dalam telefon. Faham? Ini akhir zaman. Ramai orang puang masuk neraka. Dan laki ramai juga. Jangan kata lelaki tak asal. Salah tu. Aksaru ahliha an-nisa. Lebih ramai perempuan. Aksar itu isim tafdhil. Bukan makna lebih. Peratus banyak ni. Tapi melebihi persentif. Makna kalau orang puang, contoh puang 1000, laki 800. Mana gitu. Bukan 1000 puang, laki 2 orang. Faham? Soalan seterusnya. Kita ada 6 minit, 7 saat saja lagi. Saya driver kerajaan. Saya pergi atur pukul 8 doktor. Pergi ambil pukul 3 masa buang tu saya balik rumah. Apakah hukum? Baik. Dia kerja driver, dia kena atur bos dia pukul 8 pagi ambil bos di rumah atau jabat. Faham? Pukul 3 dia pergi ambil bos dia balik di rumah. Bosku. Faham? Faham lagi? Jadi antara dah papa dia atur pukul 8, dia balik di rumah, standby. Boleh ke tak? Lah, kau pandang mu nak pergi mana pun. Asal mu buat kerja. Kerja pun benda. Kerja saya pergi atur pagi, pergi ambil petang. Dah ke mana mu nak pergi Mekah boleh celah tu. Faham? Asal pukul 8 mu atur, pukul 3 mu ambil. Nah. Jadi antara pukul 8 pukul 3 pergi ke laut tu. Ada masalah sikit. Faham? Mu lebih faham dengan kerja mu. Yang tak bolehnya pukul 8 awak kena atur saya. Lepas tu awak kena pergi buat kerja. Biar sudah sampai pukul 3. Baru tak boleh balik rumah. Faham? Soalan seterusnya. Saya minat dengan seorang perempuan. Nak jadikan dia isteri. Dengan niat cinta selepas nikah. Saya tak kenal dia. Dan berkenan tengok gambarnya lah. Dalam Facebook. Saya cuba mesej. Malangnya setahun dia tak pernah reply pun.
Saya betul pun rasa kecewa, give up. Akibat pengaruh ceramah ustaz di YouTube, timbul rasa kobar-kobar semangat nak pergi rumahnya, nak berkenalan seperti yang dia ajarkan ustaz. Sekarang insya-Allah dah bagi jalan dekat saya. Bila saya berjaya hubungi saudara dekat dia, bila saya cuba minta alamat tempat tinggalnya, oh, saya sudah mula menyedari wujudnya saya minat kat dia. Tapi masih ada peluang. Rupanya dia putus tunang. Oh, dan jika saya berjaya kahwin dengan dia, saya akan jemput ustaz. Soalan ni, boleh tak saya minta ustaz tolong doakan saya agar kami, jodoh kami berlaku, biar jadi baik untuk kami. InsyaAllah, amin, amin. Itu kata mudah je. Itu Islam ni ad-dinu yusrun, agama mudah. Nak kita buat payah. Kita minat nak ambil orang lelaki, orang puan nak jadi isteri kita, pergi khabar lah. Kan ada mulut kan. Seorang sahabat dia khabar, ya Allah, saya minat pada seorang perempuan itu, ini. Nabi kata, mau pergi jumpa dah dia. Kita tengok dah dia, pergi tengok. Apa khabar aku? Faham? Pergi khabar direct. Orang macam mana kita nak? Kita minat hak pandai nyanyi, pergi kat karaoke. Faham lagi? Kita minat hak pergi dengar, pergi kuliah. Tunggu lagi. Habis medan ilmu berderu dia tu. Tahu tak? Direct. Assalamualaikum saudari. Sudah 10 kali saya tengok saudari hadir di majlis di medan ilmu ini. Saya orang Kota Baru, Kedah lalak, tapi lalak ada sekolah. Faham lagi? Sudikah saudari kiranya menjadi teman hidup saya? Jika sudi, ini nombor telefon saya, ibu bapa saya akan datang meminang saudari. Tahu tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Takkan orang nak gelepar. Tahu tak, marah katak kita, betul tak? Kali ada jodoh, esok bunyi kurur. Dah. Kalau tak ada jodoh, dia jawab lalu, minta maaf saudara, saya sebenarnya sudah bertunang dengan ustaz tu lah. Dah lagi tu. Dah. Mudah tak? Mudah. Kalau awak payuh. Nampak tak? Mudah. Kita ikut dia balik. Oh, itu balik. Dia kanan kiri. Kanan kanan, kita kanan. Dia straight, kita straight. Oh, nampak rumah tu. Ni tahu rumah. Kita pergi. Esok hari mula molek. Kita save lu attitude apa semua. Esok mari cari jumpa. Tahu tak? Mari tengok. Dia kata minta maaf lah pasal tunang dah. Kita pun tanya pula. Dak tu duk nyapu bawah rumah tu. Waktu kosong lagi. Terai lah. Pergi direct. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kenal dengan anak makcik. Minta maaf anak makcik ni. Ada orang minta dah semalam. Tunang dah. Ambil makcik lah. Makcik janda. Mana? Nasib baik boleh makcik. Jangan buat payah-payah. Tambah kata tambah, nak kata nak. Faham lagi? Jangan payah-payah. Mudah. Cari yang baik-baik. Cari yang baik-baik. Soalan yang terakhir pada pagi ini. Apakah amalan iktikaf dalam masjid ni amalan Nabi? Amalan Nabi. Iktikaf dalam masjid. Lagi. Nabi dah iktikaf lah kita. Dalam masjid. Iktikaf sunnah Nabi, amalan Nabi. Dan daripada Nabi-Nabi yang dulu pun iktikaf di dalam masjid. Soalan yang terakhir, apakah hukum orang yang selepas memberi salam datang hadas? Ada masalah. Dia lepas salam tidak ada masalah. Yang masalahnya sebelum salam. Semayang ni masuk dengan huruf ra, keluar dengan huruf mim. Kena ingat. Masuk dengan huruf ra. Allahu Akbar. Sebelum bab, kalau kita buat benda-benda lain tidak haram. Allah, minum air dulu dahaga kat. Tak haram. Makruh kata ulama. Tapi lepas huruf ra haram. Faham lagi? Dan bila keluar semayang, huruf mim yang kedua, Assalamu alaikum. Makna kalau haid mari lepas kum, tak batal mayang tu dah ya qada. Kalau ketuk lepas kum,
tak batal, tak payah qada. Kalau mari haid berhadas sebelum kum, batal semayang, kena qada. Ketuk sebelum kum, batal semayang, kena qada. Assalamualaikum pun, tak batal. Yang batal assalamualaikum. Faham lagi? Hak tu batal. Kerana sebelum kum. Gitu juga dengan aurat. Lepas pada semayang assalamualaikum, brak pecah kain. Robek peha ni. Faham? Nampak tak? Dia jirit kain kan? Pecah. Nampak peha, nampak punggung. Tidak batal dah. Pasal apa? Pecah nampak aurat selepas kum salam selesai dah. Begitu juga tidak batal kalau kain itu nampak aurat di dalam semayang. Jika nampak aurat itu daripada awal, tidak batal. Faham tak? Tak batal tak? Contohnya dia pergi semayang subuh. Semayang subuh. Bila semayang subuh, dia pakai kain. Kain tu, anak dia buat main Superman semalam. Main ikat-ikat atas kepala mu kejar aku tu, pecah kain. Budak-budak bila pecah kain ayah, dia lipat mula. Takut ayah dia marah, dia lipat mula. Esok subuh ayah dia tu siok, ambil kain tu gaduh darah komat. Pakar-pakar kilah-kilah dak dah makan luar dalam tau. Faham tak lagi? Dak dah makan luar dalam dah. Dia mayang rupanya punggung pecah. Tubik punggung dua ti. Faham? Contoh. Dia mayang boleh. Allahu Akbar. Orang tak ada belakang tak apa. Pasal sesah ya kampung tu. Tiba-tiba ramai mari ke dia. Dua sah pula mari ke dia. Mari dua ni tak tahu. Jadi nasib tak apa baik hari tu. Dia sedar masa mana punggung ni tak ada kain. Rakaat sujud yang kedua, rakaat kedua. Berasa sejuk. Faham? Berasa sejuk punggung. Faham? Bunyi dah belakang kiki. Dak koyak banyak ada besar pinggang. Bang. Tu batal tak semayang? Batal tak? Tak batal. Pasal apa tak batal? Tak sah dari awal dah. Nak batal kok mana? Faham? Akak takbir puing jauh. Tu faham lagi. Jadi kalau maknanya berlaku dalam semayang, lepas daripada sah barulah batal. Sebelum daripada mim assalamualaikum barulah batal. Lepas pada mim tidak batal lagi. Wallahu a'lam. Mohon maaf kita singkat masa hari ini.